Orang ni juga yang tidak membenarkan membaca kunut nazilah di sekolah, orang ni juga yang mengarahkan membuka kantin sekolah pada bulan Ramadan, orang ni juga yang tidak membenarkan perkataan kafir, orang ni juga. Aku desak Fazlina Siddiq, tolonglah samanlah pertahankan diri hang tu sama Dr. YB Fazlina Siddiq, tolonglah pertahankan diri hang tu, sebab benda ni akan berjalan sehinggalah pilihan raya yang akan datang tau, tetap akan berjalan tau. Jadi ustaz, malu kat orang ustaz, malu dekat agama lain, malulah sikit dekat bangsa lain ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Aku baru dapat info 2 jam yang lalu, video ni baru viral 2 jam lepas. Seorang ustaz yang berceramah di dalam masjid dapat tauliah untuk berceramah di dalam masjid. Dia memperolok-olokkan ayat-ayat Quran dan membuat fitnah terhadap Menteri Pendidikan. Dan apabila dia masuk ke dalam tajuk kafir, dan dia pun buat seperti mana anak Hadi Awang mengubah ayat Quran dengan memperolok-olokkan ayat-ayat Al-Quran. Mana boleh? Tak boleh. Tapi tak apa, jom kita dengar dulu apa yang ustaz ni kata dan direspon oleh sahabat aku. Jom sama-sama kita dengar. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka jahanam, dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya bagi orang yang tak suka sebut kafir. Kecil hati. Ya, kalau kita tak boleh sebut kafir tuan-tuan, macam mana kita baca Quran? Takut satu hari nanti tuan-tuan kita dilarang. Ada undang-undang pula yang menyebutkan tidak boleh menyebut kafir. Kita takut satu hari nanti ayat Quran pun akan diubah. Ya ayyuhal kafirun. Cuba tengok. Ditukar jadi Qul ya ayyuhal muslimun. Yang mengatakan tidak boleh, yang menyebutkan kafir ni tuan. Orang ni juga yang tidak membenarkan menyebut takbir dalam sekolah. Tak boleh sebut takbir dalam sekolah. Allahu Akbar setelah tidak dibenarkan. Orang ni juga yang tidak membenarkan membaca kunut nazilah di sekolah. Orang ni juga yang mengarahkan membuka kantin sekolah pada bulan Ramadan. Orang ni juga yang tidak membenarkan perkataan kafir. Orang ni juga orang yang sama tuan-tuan. Jangan nanti orang yang merosakkan Islam ni. Assalamualaikum, Ustaz Rosmin Adam. Wah, dalam masjid Ustaz tabur fitnah ni. 3 fitnah Ustaz buat dalam satu masa, dalam satu lafaz. Ustaz takutkan jemaah masjid dengan mengatakan nanti akan adanya undang-undang tak boleh nak sebut dah perkataan kafir. Ustaz kata juga Al-Quran nanti akan diubah, dan Ustaz fitnah lagi tak boleh takbir dekat sekolah, tak boleh baca kunut nazilah dekat sekolah. Ni Ustaz Rosmin Adam ni Ustaz PAS. Kita semua tahu, semua orang tahu Ustaz Rosmin Adam ni Ustaz PAS. Okay, memang sifat semula jadi Ustaz PAS ni memang suka tabur fitnah, tak kira kat mana dah. Dalam masjid rumah Allah pun puak-puak ni tabur fitnah lagi. Jadi aku mohonlah YB Fadlina, Dr. Naim Menteri Agama dan sebagainya, JAKIM semua ni ambil tindakan terhadap ustaz ni. Saman terus. Selagi tak ada tindakan tegas, lagi itulah ni puak-puak ni akan duduk terus main fitnah ni. Aku dah bagi tahu dah hari tu, jangan nak bagi muka. Orang buat fitnah, orang minta maaf, terima maaf, tapi fitnah saman terus. Jangan nak biarkan benda macam ni. Inilah jadi dia, bila kau biarkan fitnah tu berleluasa macam ni, kau maafkan sangat kan, kau baik hati sangat kan. Dalam masjid puak-puak ni berani tabur fitnah lagi. Pakai kopiah, pakai jubah, mulut duk mengata kat orang, mulut duk fitnah orang sana sini. Okey geng, cuba apa tengok. Dengan fitnah dia mainkan isu takbir, isu kafir, sebutan kafir baru-baru ni dia haramkan di dalam rumah dia untuk menggelarkan. Dia tak faham konsep tu, sengaja buat tak faham, lepas tu viral kan. Tahu-tahu daripada orang-orang faham pula, ustaz lebay. Kita kata lagi, oh hang tu dosa hang lebih banyak pada ustaz tu. Duk komen macam-macam lagi. Tapi hakikatnya siapa yang lebih melampau? Fitnah orang, sedap sangat fitnah orang. Bib, takkan sekolah Cina kita nak suruh angkat takbir? Takkan sekolah Cina kita nak suruh mereka baca ni kunut nazilah? Cuba fikir logik sikit, sekolah India duk takbir. Kan? Macam orang PAS tak apalah, takbir. Itu orang PAS. Takkanlah sekolah-sekolah India yang ada beberapa orang Melayu, sekolah Cina yang ada beberapa orang Islam, kita nak suruh takbir. Tengok Fazlina dah jawab di dalam sidang parlimen, tak ada seekor pun ahli-ahli parlimen PAS yang nak bangun membalas hujah jawapan daripada Fazlina. Tak ada seorang pun berani. Sebab apa? Mereka pun reti fikir. Tapi hak macam-macam macam ustaz ni, macam-macam hak di bawah ni, tak ada akal. Aduh, buta perut tak ada akal.
Babe, sebelum ni kantin duk buka, tak ada jadi isu pun. Disebabkan kantin di bawah kerajaan Madani dibuka, seperti mana kerajaan sebelum ni, meletupkan isu-isu ni. Kan? Allah, ini ke Islam yang hampa nak bawa ni? Islam fitnah, Islam yang jenis bawa auta, fakta tak ada langsung. Kunut nazilah, takbir tak boleh lah, apa semua. Ni pakai akal sikit Ustaz. Pakai akal sikit Ustaz. Malulah, ini ke ciri-ciri pimpinan-pimpinan Islam macam ni, duk ceramah dalam masjid, tak tahu fakta-fakta, benda yang sebenar, apa yang diperkatakan oleh Tuan Badat, tak dengar sampai habis pun apa punca utama yang dia cakap, dan fahamkan balik di dalam konsep politik Malaysia apa yang dibuat oleh parti PAS. Dengan budaya khawarij, orang yang melakukan khawarij, dia tak akan mengaku dia tu khawarij. Orang gila pun tak akan mengaku dia tu gila. Apatah lagi orang yang melakukan khawarij. Of course, dia tak akan mengaku kata dia tu betul-betul khawarij. Tapi budaya tu dia bawa. Cara-cara mengkafirkan orang, mempertikaikan akidah orang, menerakakan orang. Itu khawarij. Khawarij tu ada di dalam parti PAS. Okay, kita ibaratkan kita ni, seperti mana Ketua Pemuda PAS daripada SIK Negeri Kedah. Yes, memang dia minta maaf. Tapi budaya tu daripada budaya siapa? Oh, undi PHBN masuk neraka. Itu budaya siapa? Itu budaya khawarij. Dan dibawa oleh siapa? Dibawa oleh parti PAS. Dekat dalam Facebook yang duk tulis status tu. Undi PAS masuk syurga. Undi PAS masuk syurga kepala bapak dia. Parti PAS tu pun manusia yang buat. Tuan Ibrahim Tuan Man kata parti PAS tu India yang tubuh. Jangan lupa yang tu. Kalau parti yang manusia tubuh boleh masuk syurga. Macam tu. Apa jenis kesesatan, mengarutkan lah apa-apa ni. Kan? Mereka sedap-sedap je baru ni anak hadiawan memperolok-olokkan ayat Al-Quran, mengubah ayat Al-Quran, memberi jutaan orang membaca ayat Al-Quran. Sampai hari ni, Alhamdulillah, aku tak tergerak hati aku nak baca di setiap tulisan posting tu. Aku hanya baca atas dan memang aku tak baca, Alhamdulillah. Kan? Aku tak sebut dan aku tak lafaz pun daripada hati aku. Kuliah, memang aku tak baca langsung. Kan? Kita just mendengar ulasan-ulasan orang. Ni pula seorang ustaz yang di dalam masjid sedang berceramah, yang kononnya majlis ilmu yang mengubah ayat-ayat Al-Quran, majlis ilmu yang fitnah di dalam masjid. Ini wajib diperangi orang-orang macam ni. Kan? Wan Hadi tadi pun cakap, YB Fazlina Siddiq dan juga Ustaz Naim, tolonglah bertindak. Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq, tolonglah ambillah satu-satu tindakan, saman ke apa ke. Sebab ni melampau. Puak-puak ni sedang cari satu-satu point untuk nak hentam pihak kerajaan, untuk nak hentam pimpinan di dalam kerajaan. Kan? Kalau ni kena kat mereka, ini bukan kota ini bukan kota Kan? Kalau ni kena kat mereka soal ekonomi petik, ini memang masalah global, ini memang masalah itu, masalah ni. Itu kalau mereka yang jadi kerajaan. Yang ni orang lain yang jadi kerajaan, segala-galanya buah atas batai hidung kerajaan. Kalau mereka jadi kerajaan, mereka buah ni. Kalau mereka yang jadi kerajaan, mereka akan bubuh masalah ni dekat atas batai hidung Amerika Syarikat. Mereka akan bubuh di Ukraine ke apa ke. Kan? Mereka akan bubuh ke atas batai hidung orang lain kalau mereka yang menjadi kerajaan. Ni, aku nak baca sikit. Kan? Apa yang hadiawan buat, apa yang anak hadiawan buat dengan ustaz apa ni. Dia pun buat memperolok-olokkan ayat-ayat Al-Quran. Kan? Kalau hampa jumpa daripada wa iza ra'aital ladzi tu, apabila engkau Muhammad, aku baca terjemahan saya lah, apabila engkau Muhammad melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.
Larangan memperolok-olokkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam tafsir Khurash Shidad, Muhammad Khurash Shidad menjelaskan bahawa apabila engkau mendatangi perkumpulan orang-orang kafir kemudian mendapati mereka menghujat dan menghina Al-Quran, pergilah dari situ sampai mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Apabila kamu lupa, lalu menemani mereka dalam membicarakan hal-hal yang batil. Kemudian kamu ingat bahawa hal itu dilarang. Janganlah engkau duduk bersama mereka lagi. Demikian balasan mereka itu neraka Jahannam. Itu orang kafir nak ambil gambar yang memperolok-olokkan ayat-ayat Al-Quran. Orang kafir. Zaman Rasulullah pula zaman memang berbicara dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran. Faham tak? Itu yang mereka faham ayat-ayat Al-Quran di kita ni. Kita yang orang Islam. Sama ustaz-ustaz ni pun faham setiap masuk-masuk dia. Boleh tukar, orang kata tukar tambah sesedap-sedap hati dia pak. Kan? Ustaz anak hadiahwang faham. Kalau anak hadiahwang tu tahu kata bila dia ubah ayat Al-Kafirun tu, bila dia ubah tu macam dia tahu kata, kalau dia tak tahu bila dia ubah tu memang tak salah. Kan dia mesti dia akan biar lagi. Mesti posting dekat Facebook dia tu dia akan biarkan. Sekarang ni sebab dia tahu dia ubah ayat Al-Quran dan salah mengikut undang-undang Islam, sebab tu dia padam tulisan dia, posting dia dekat Facebook dia. Sebab dia tahu benda tu salah, sebab tu dia padam. Tapi dibawa oleh orang-orang ustaz-ustaz yang duk masuk ke masjid-masjid, duk fitnah sana sini, duk fitnah, duk Allah. Ustaz. Islam macam mana ustaz nak bawa ni? Oh, kalau macam Islam tu, Quran tu memang duduk dengan patipas sajalah. So, patipas boleh buat biasa suka hati. Macam tu ustaz. Fikir ustaz. Banyaklah hak yang cerita pasal memperolok-olokkan ayat Al-Quran ni. Jadi ada juga perbincangan soal memperolok-olokkan 5 ayat yang kisahkan kafir olok-olokkan Al-Quran. Itu Jakarta. Ini daripada Jakarta. Penistaan Al-Quran tak hanya terjadi di masa kini. Banyak kafir yang kisahnya pun diabadikan dalam ayat Al-Quran telah memperolokkan Al-Quran. Sesungguhnya Allah telah menurunkan ketentuan bagimu dalam Al-Quran. Dalam kitab Al-Quran bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir. Ini cerita ni untuk orang kafir. Surah Al-An'am ayat 5 dan ayat 68. Allah menceritakan kepada orang-orang kafir. Faham tak? Ini orang-orang Islam sendiri yang memperolok-olokkan, macam buang ayat yang diturunkan oleh Allah dan mereka senang menggantikan ayat sesuka hati mereka. Kan? Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, janganlah kamu duduk bersama mereka hinggalah memasuki pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kamu apabila tetap berbuat demikian, tentulah serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang kafir di neraka Jahannam. So ustaz ni nanti hang tanggung lah ustaz. Kan? Janganlah ustaz, memalukan ustaz. Ustaz buat macam ni, benda dah viral ustaz. Orang akan fikir, cuba tengok. Ayat-ayat Islam, ayat-ayat daripada agama Islam, Quran daripada agama Islam, ditotok tambah suka-suka hati je daripada hak ustaz-ustaz pakai serban kepiah apa ni. Dan takkanlah ini yang dibawa oleh Patipas lah. Cuba berpegang, adakah ini cara-cara macam ni untuk nak memperburukkan kerajaan, untuk nak memperburukkan seseorang dengan menggunakan ayat-ayat yang macam ni? Betul-betul tak tahu lah. Hampa fikir sendirilah. Adakah ini cara-cara Patipas? Malulah sikit dekat bangsa lain. Kita ni
yang beragama Islam wajib menjaga kesucian Al-Quran, kesucian agama Islam, kesucian kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi orang Islam sendiri yang memperolok-olokkan ayat Al-Quran. Malu. Ustaz, nantikan insya-Allah aku desak Fazlina Siddiq, tolonglah samanlah. Pertahankan diri hang tu sama Dr. YB Fazlina Siddiq, tolonglah pertahankan diri hang tu, sebab benda ni akan berjalan sehinggalah pilihan raya yang akan datang tau. Tetap akan berjalan tau. Fitnah ni akan terus dimainkan untuk nak memburukkan hang dan memburukkan pihak Pakatan Harapan dan juga hak yang kerajaan hari ni. Tolonglah kan. Jadi ustaz, malu kat orang ustaz, malu dekat agama lain, malulah sikit dekat bangsa lain ustaz. Jadi insya-Allah kita jumpa untuk video yang akan datang. Fikir tolak patipas, mengarut. Assalamualaikum.